Assalamualaikum semua. Hari ini dah masuk hari ke-12 dan akan tak lama lagi masuk hari ke-14 habis lah kan. Okay, jadi untuk hari ini jom. Okay, macam biasa makanan sahur aku adalah hari ini ialah nasi goreng. Kesini nasi goreng lah kali ketiga ke kali keempat ni aku dapat nasi goreng. Dan nasi goreng dengan ayam lah. Dan makanan berbuka pula ialah nasi biryani. Nasi biryani kot ke benda apa tak, nasi kuning lah. Satu lagi dapat berita ujian swab tu yang kedua tu dikatakan negatif juga, Alhamdulillah. Dan insyaAllah disebabkan negatif semua, insyaAllah boleh balik 22 Mei ni. Yang aku cuba share hari ni ialah mengenai birrul walidain, iaitu berbuat baiklah kepada ibu bapa kamu. Okey. Sebelum tu aku memulakan dengan ayat suci Al-Quran, iaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapa kamu, kepada kedua orang tua kamu. Surah An-Nisa ayat ke-36. Okey. Dekat hujung ayat tu kan dia cakap wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada ibu bapa. Jadi mengenai topik birrul walidain ni ada panjang lah, banyak benda kan, boleh buat baik apa semua. Untuk hari ni punya aku ambil mengenai memberikan mereka duit. Ni khususkan terutamanya kepada yang dah bekerja dan dah berkahwin. Okay, kalau macam aku yang single lagi, tak dipertanggungjawab lagi lah untuk buat benda ni kan. Iaitu memberikan duit gaji lah. Okey. Dalam video tu dia mengatakan sebelum kau punya gaji tu kan digunakan untuk apa-apa sekalipun, first kali ialah bagilah kepada orang tua. Itu Ustaz tu cakap, Ustaz Abilio kot. Ustaz Abilio cakap macam tu. Jadi apa yang kita dapat kan kalau kita buat macam tu? Okey, dia kata kalau insya-Allah bila korang buat macam tu, hidup korang akan lebih berkat terutamanya. Yang kedua akan lebih macam rezeki melimpah-limpah. Rasa macam duit kau sikit mana pun, kalau kau bagi dekat mak ayah dulu, insya-Allah cukup. Rasa cukup tu ada. Walaupun gaji kau rendah, tapi korang bagi yang first kali sebelum bayar hutang apa semua, first kali ialah bagi mak ayah, insya-Allah akan rasa cukup. Macam walaupun gaji kau rendah, jadi kau bagi mak ayah kau RM5 kan, insya-Allah cukup. Okey, dan sebagai contoh lah, aku punya apa yang aku nampak, contoh dia paling dekat dengan aku ialah ayah. Ayah aku, dia ni daripada dia start kerja sampailah sekarang ni, sampailah sekarang lah, dia start kerja tu dia bagi duit dekat emak, dekat nenek aku lah. Jadi bila dia bagi duit tu, aku nampak lah kesan itu. Macam kemungkinan apa yang dia dapat sekarang ni, apa yang rezeki yang dia dapat itu adalah kesan daripada dia bagi duit tu kepada mak dia. Itu apa yang antara kesan yang terbesar lah. Anak ramai. Okey, jadi anak ramai tu kan rezeki kan, InsyaAllah rezeki. Jadi nampak lah rezeki dia, rezeki ayah aku ni bertambah lah macam tu. Mungkin itulah sebabnya kan memberikan duit kepada mak dia. Okay, jadi bila anak ramai kan mesti banyak duit nak pakai kan. Tapi ayah aku ni tak pernah berhutang, dia cakap. Bayang tak? Tak pernah berhutang. Kan kita kan dah kerja, ada anak ramai, nak beli rumah apa semua mesti berhutang kan. Ayah aku tak pernah berhutang. Memang mungkin itu adalah ajaibnya berbuat baik kepada bapa kan. Dan yang ketiga paling best lah. Dia ada cerita dia dulu. Ayah aku ni kan selalu bagi duit dekat mak aku kan. Jadi satu hari ni raya lah, nak dekat raya ni kan. Okay, bila dia balik raya, kawan dia nak kahwin. Bila kawan dia nak kahwin, lepas tu nenek aku ataupun mak kepada ayah aku tu tanya, apa nama ayah aku kan, Ya panggil Ya mu tak saya nikah ke? Ayah aku jawab lah, siapa tak nak kan kahwin, mestilah nak kan. Tapi
duit tak ada, calon pun tak ada. Lepas tu nenek aku cakap, kalau duit, calon, tak payah risau. Lepas tu besoknya, aku bayangkan balik hari ni, balik untuk raya, untuk kenduri member kahwin. Lepas tu besoknya tu tiba-tiba nenek aku cakap, siap-siap nak kahwin ni esok. Lepas tu nak cakapnya dipermudahkan untuk kahwin tu kan. Jadi dia kahwin dengan mak aku. Okay, jadi lepas kahwin tu, duit tu kan ayah aku tak ada kan nak kahwin kan. Lepas tu dia tanya nenek aku, dapat duit ni dari mana Umi kan? Umi tak tahu panggil apa. Dia cakap duit ni adalah duit yang mu duk bagi tu dulu kan. Macam duit setiap bulan mu bagi tu, mak nenek aku tak pakai pun. Jadi dia kata dia simpan, jadi dia guna balik untuk ayah aku juga. Nampak? Kalau itulah antara salah satu contoh paling dekat yang paling aku pernah dengar dan pernah nampak lah. Lagi satu dalam video tu, point dia cakap mengenai berbuat baik tu bukan saja kepada ibu bapa kita, begitu juga dengan mak mertua dan bapa mertua. Macam kita biasa dengar, kalau perempuan ni dia dah kahwin dengan lelaki, dia punya kena taat kepada suami lebih daripada mak ayah kan. Tapi bukanlah, jadi macam tu, siapa yang nak jaga mak ayah dia bila ada apa-apa? Jawapan dia ialah suami dia tu. Sebenarnya macam bila isteri tu dah kahwin, jadi lelaki tu dia adalah bertanggungjawab juga menjaga ibu perempuan ni, ibu isteri tu, macam mak dengan ayah dia sendiri. Ini yang aku pernah dengar lah. Sebagai contoh lah, macam ada seseorang ni, dia pakai perisai kan. Jadi perisai tu aku contohkan adalah, perisai tu adalah suami dan orang tu lah perempuan tu lah, isteri kan. Jadi bila ada peluru atau nak panah, mesti kena perisai dulu, betul tak? Jadi apabila dia pakai perisai tu, tanggungjawab tu bukannya terus, maksudnya peluru tu bukan terus tak kena dekat dia, dia akan kena dekat perisai dulu. Maksudnya yang bertanggungjawab untuk jaga mak ayah mertua adalah lebih kepada suami. Tapi anak sendiri tu kan, isteri tu, bukannya tak kena langsung bertanggungjawab untuk jaga mak atau ayah. Anak panah tu still target dekat dia kan. Jadi dia juga bertanggungjawab menjaga mak dan ayah dia. Itu punya contoh tu aku paling tahu lah. Tapi untuk gambaran lah, sebagai gambarannya, memang kalau tak betul korang lupakan lah pasal contoh tu. Tapi nak cakapnya, jangan abaikan mak mertua. Buat, dia kata kat situ juga, buat mak mertua, bapa mertua macam mak ayah sendiri. Terutamanya, aku khususkan, terutamanya lelaki lah. Sebab dia adalah yang paling bertanggungjawab kalau dah kahwin. Apa yang korang komen semalam, kan aku buat pendek kan. So dia cakap, macam ni lah aku suka pendek kan. Cakapnya video pendek semalam sebab tak ada idea. Biasa tu kalau video panjang, skip je lah kan. Aku main cakap je kan. Jadi tak tahu berapa minit aku akan cakap, main cakap apa. Lepas tu lagi satu, yang review movie tu bonus je. Kalau tak nak tengok, skip lah. Macam tu lah. Tapi lepas ni aku cuba untuk pendekkan lah. Sebab aku sendiri pun malas dengar orang cakap panjang. Satu lagi komen, sikit lagi nak balik rumah weh. Sikit lagi nak balik rumah weh. So time kat rumah, buat video lagi tak? Konten apa yang paling minat nak masukkan dalam video kat rumah nanti? Banyak tanya pula. Sorry ma. Okey, tak apa, tak ada masalah pun tanya. Kalau kau tanya lagi lah, aku boleh jawab. Kalau tak, macam semalam tak ada komen kan. Okey, untuk balik rumah kan, ya, hari ni dah hari ke-12, 13, 14, lepas tu balik kan. Jadi untuk kat rumah buat video ke tak, aku tak pasti. Sebab untuk tujuan aku buat video dekat sini adalah sebab duduk seorang. Jadi bila duduk seorang memang tak boleh keluar kan. Kat sini memang strict gila nak kontak. Jadi macam akan bosan lah. Aku dah predict akan bosan. Jadi aku memang buat video sahaja untuk hilangkan bosan, untuk berkomunikasi kan. Bila aku buat video ni, bila ada komen, jadi macam berinteraksi lah. Jadi masa aku menghabiskan buat video ni juga membuatkan aku rasa lebih singkat lah duduk sini. Kalau tak memang bosan gila lah. 14 hari lama kot.
Tapi untuk balik nanti, aku tak tahu nak buat tak video sebab aku bukan niat nak jadi YouTuber pun. Tadi saja je kan. Kat rumah mungkin aku ada adik-beradik, InsyaAllah buat video kot. Tapi ada hari tu aku buat video episod 1, episod 2 mengarut lah dengan adik-beradik kan. Nanti kalau kat rumah aku sambung lagi tengok lah. Kalau nak tengok video tu ada, nanti aku letak link dekat description. Okay, itu saja. Ini punya review movie ialah Master Z, The Ip Man Legacy. Ini punya movie ialah movie Cina, kan dah Korea, Arab, orang putih, apa lagi semua. Okay, hari ni Cina. Okay, pelakon utama dia ialah Jin Zhang, iaitu dia ni adalah musuh, bukan musuh lah, dia ni adalah macam orang yang Ip Man lawan dalam Ip Man 3 kot. Bukan musuh, dia just cabar Ip Man, Master Z ni kan. Okay, dan dia punya satu lagi pelakon dia Dave Bautista. Ni Bautista yang tu main Gusti tu kan, cerita Guardian of the Galaxy. Rating IMDb 6.5/10. Okey. Bila cerita Cina ni dan nama pun Ip Man, memang cerita ni lah pasal kungfu lah. Jadi seronok lah tengok dia lawan-lawan. Aku suka martial art kan, tengok orang lawan-lawan. Dan cerita dia mengenai Master Z tu lah, Jin Zhang tu. Dalam Jin Zhang ni kan dia dah tutup dia punya kelas kungfu sebab dia lawan Ip Man kan dia kalah kan. Dia kata kalau kalah dia tutup dia punya tu kan, dia punya kelas kungfu kan. Jadi ni ada cerita lepas tu, lepas dia tutup kan, dengan cerita pasal dia dengan anak dia apa semua lah. Cerita dia macam cerita pasal adalah dia lawan-lawan orang, pasal orang tak parti bakar rumah dia bakar balik, pasal ada orang jual dadah apa semua. Lepas tu dia musuh utama dia tu lah Bautista tu kan. Bautista ni tokek dadah itu lah, polis tokek dadah itu. Dia rasuah teruk lah. Jadi macam pasal dadah berleluasa kat kawasan dia tu, ada lah dia nak settle kan, dia lawan lah sekali. Korang boleh tengok sendiri, aku malah nak cerita berpanjang. Dan apa yang aku dapat daripada cerita ni ialah masalah rasuah lah berlaku dekat situ kan. Jadi nak cakapnya dekat negara kita ni pun, dekat negara kita sendiri pun ada masalah rasuah yang besar. Dia cakap rasuah ni, aku teringat satu hadis kot. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah finnar, di dalam neraka. Itulah pesanan aku. Apa yang aku suka dekat dalam cerita ni lah action lah. Cerita Ip Man kan, cerita kungfu, memang banyak lah action. Jadi seronok lah tengok dia lawan-lawan tu. Jadi korang boleh tengok sendiri. Tak tahu kenapa rating dia 6.5. Mungkin dalam cerita dia pun macam dia punya intipati dia tak banyak, tapi memang seronok lah tengok dia lawan. Ya, dia punya Master Z tu kan kecil tau, badan dia macam badan Ip Man kan kecil. Lawan dia Bautista besar nak mampus, memang susah nak lawan tengok. Wing Chun. So macam banyak lah masalah yang berlaku bila rasuah ni, bila polis itu menerima rasuah macam tu lah. Okay, itu saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi. So, bye.